Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Okey, halang orang baca Quran, settle. Seksa orang yang susah dan hamba, kita pernah dengar kan? Bilal kena seksa dan sebagainya. Okey. Malukan Nabi pun ada. Sekali ni Abu Jahal ada hutang dengan satu orang. Orang ni datang minta dekat Abu Jahal, hutang apa mana? Abu Jahal nak kenakan Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad bukan orang kaya, orang simple-simple. Nak kenakan Nabi, oh hutang tu kau pergi minta kat Muhammad. Saja nak kenakan Nabi, orang ni pergilah dekat Nabi. Orang ni pergi kat Nabi, dia kata, Muhammad, Abu Jahal suruh minta hutang kat kau. Orang ni orang biasa tau, orang bukan tak tahu pasal Islam tak Islam, dia orang luar. Dia tak tahu kisah permusuhan ni. Abu Jahal suruh bayar, ya ke? Nabi keluar dengan dia, Nabi bawa dia ke Abu Jahal. Abu Jahal, dia kata kuat-kuat, Abu Jahal bayar duit dia. Abu Jahal tengok Nabi, muka dia berubah. Dia lari masuk dalam, ambil duit, campak, cepat-cepat tutup itu. Ambil dia. Jadi ada kawan Abu Jahal yang dengar kisah ni, tahu pula dia kena macam ni. Oh kenapa? Tadi baru je kau nak buat lawak kan? Kawan dia ada lah tu, dia suka buat lawak, dia tak ada kerja lain kan? Duit banyak. So buat lawak kat tu, kat Kaabah tu, nak buat apa ni? Jom kenakan Muhammad lah. Itu lah ambil kau. Jadi bila datang sahabat Nabi kata, kau ni kenapa? Kenapa kau takut sangat ni? Muka macam tu. Dia kata kau tak nampak apa yang kau nampak. Sebenarnya Muhammad dengan lelaki tu dekat aku. Belakang dia ada satu kumpulan unta yang tengah marah. Unta marah agaknya memang wild lah kot. Kalau unta tu you bagi dia sakit, mungkin dia sangat wild kot Kita tak tahu sebab tak ada unta sangat kan. So unta yang sangat marah lah kita. Faham tak? Dan aku tahu ini bukan biasa punya unta lah. Kenapa tiba-tiba ada unta marah kalau kau orang kan? Beberapa dia kata mungkin ini sihir kot. Faham tak? So dia cepat-cepat ambil tak nak bagi gigi, Muhammad pergi lah. Jadi orang tu puas hati. Nabi Muhammad pun mungkin tak sedar pun ada bantuan dari Allah tu untuk make sure dia dapat apa dia dapat. Okay, itu kena Abu Jahal. Kemudian orang fitnah orang. Dekat Mekah Nabi tengah ajar kan? Ajar kan? Orang Quraisy, antaranya Abu Lahab, Abu Jahal, dia akan pergi dekat pilgrims. Kena faham, Kaabah memang tempat haji dari dulu lagi. Boleh tak clear kat otak kita? Haji bukan perkara baru kan? Haji ialah sebelum Nabi lagi. Cuma haji dia akan ada batu, ada kayu yang dia sembah, patung. Tawaf yang sama, sa'i yang sama. Cuma tawaf kadang-kadang tak pakai baju. Siapa nak tahu kenapa tak pakai baju? Tanya saya kemudian. Okay, simpan dalam bank. Orang datang haji kan, jadi Abu Bakar, jadi Quraisy ni takut Nabi Muhammad ni jumpa dia orang. Apa tu dakwah? Sebab memang baca Quran je orang tu akan masuk Islam punya. Faham tak? Sebab Quran tu punyalah tak logik untuk dibuat oleh manusia. Satu perkara yang kita tak nampak lah InsyaAllah saya harap, saya doakan saya dan kita semua faham perkara ni satu hari. Betapa bermujizatnya Al-Quran dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Dari segi lain kita nampak insyaAllah. Okey, so dia halang. Bila dia kata jangan jumpa Muhammad tau, dia gila. Faham tak? Jangan jumpa Muhammad, dia aku rasa dia kena sihir. Jangan dengar cakap dia. Bila kau dengar kau tutup telinga. Ada. Kau letak kampas kalau boleh. Ada. Jadi satu orang daripada geng ni, daripada Bani Al-Azdi, orang luar Mekah, dia cakap, oh kesian Muhammad dia cucu Abdul Muttalib tu. Tak? Dia respect kan? Oh kesian dia orang tak nak pergi ubat dia ke? Biar aku ubat dia. So dia seorang-seorang datang jumpa Nabi. Orang lain semua tutup telinga, betul tak? Dia jumpa Nabi, wahai Muhammad, aku dengar kau tak sihat. Aku ni doktor. Betul, dia memang penyembuh. Dia memang kerja dia doktor lah, doktor. Muhammad, apa masalah kau? Cerita kan? Mungkin aku boleh tolong ubat kau. Dia kira ikhlas nak tolong. Namanya Dimad. D-H-I-M-A-D. Dalam sirah lepas ni tak jumpa dah nama dia. Sekali ni je kau. Sebab lepas tu dia balik kampung. Masuk Islam balik kampung. Dia jumpa Nabi, tahu Nabi cakap apa? Nabi sebut apa yang saya sebut pagi tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Namanya khutbah al-hajah. Jadi namalah khutbah.
Introduction ni ada nama. Dia panggil khutbatul hajah. Boleh search lah kemudian. Kalau ada masa saya akan bincang sikit. Tapi saya rasa memang takkan ada masa punya. Banyak sangat dalam bank soalan pun. Khutbah hajah. Dengar ini sahaja. Jimat surah Nabi ulang lagi sekali. Intro je baru ni. Tapi intro dia penuh makna tau. Sesungguhnya semua alhamdulillah, innal hamdalillah, semua bentuk thank you, pujian Allah punya. Kita memujinya, kita meminta ampun kepadanya. Dan aku berlindung wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Aku berlindung daripada keburukan diri aku dan keburukan amalan aku. Kemudian man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah bagi hidayah, tak ada siapa yang boleh sesatkan dia. Betul tak? Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah sesat, tak ada siapa boleh bagi. Kalau Allah sesatkan dia, boleh tak kita semua cuba bagi hidayah? Boleh tak kita buat conference 3,000 orang nak cuba Islamkan satu orang? Letak dia kat depan, kita ban dia. Masuk Islam tak dia? 3,000 ulama. Yusuf Qaradawi ada sekali. Famous kan dia? Bubuh semua ulama Malaysia, Pakistan, apa semua cuba Islamkan satu orang. You agak boleh Islam tak? Tak semestinya. Betul tak? Sebab tu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sesat, orang siapa pun tak boleh memberi hidayah kepada dia. Mungkin mendengar kata-kata inilah Dimat terbuka hati dia. Dia kata aku beriman, sungguhnya memang kau ni Rasulullah. Ini bukan kata-kata orang biasa. Settle, dapat satu orang masuk Islam. Daripada dia halang, atas halangan tu orang masuk Islam. Sebab cakap dia gila dah orang datang. Padan ku doang. Lagi dia halang, lagi orang masuk. Alhamdulillah. Dimat balik kampung dan ajar orang kampung dia. Settle. Ada yang cabar Nabi tunjuk mukjizat. Dia orang cabar apa tau? Muhammad, Bukit Uhud ni buat bagi jadi emas tengok. Oh boy, melampau. Satu Mekah tu emas banyak ni pun tak ada. Satu Mekah kumpul, emas banyak ni pun tak ada. Nak umbut tu jadi emas. Emas bukan senang tu tak? Emas kita pakai gram, bukan kilo kan? Setiap orang ada gram, bukan kilo-kilo. Nak jadi Bukit Uhud tu emas, Nabi consider pula. Kalau kita, ya right, ini jadi emas kan? Melampau lah korang. Tak, Nabi cuba juga. Punya semangatnya Nabi nak masukkan dalam Islam. Tak apa lah kalau jadi emas korang semua kaya, masuk Islam kan? Tak apa. Faham tak? Itu Nabi punya taktik dia. Bukan taktik menipu. Tak apa, apa cara pun kau masuk dulu Islam. Nanti kau nampaklah kebaikannya. Masuk sebab kahwin, tak apa. Masuk terpaksa, tak apa, masuk dulu. Masuk tapi tak pasti, tak apa, masuk dulu. Sebab ini kebenaran, you will definitely see. Ini agama Allah ni, bukan agama aku. Kau join, bila kau join kami, kau akan nampak bestnya duduk sini. Okey. Jadi Nabi minta dekat Allah, please jadikan bukit ni emas. Allah kata boleh, tetapi kalau lepas ni diorang tak beriman, no more chance. Aku hancurkan diorang semua sekali. Macam Allah hancurkan kaum-kaum lain, Ad dan Samud semua tu. Nabi consider balik, benar-benar tak apa. Aku akan terus berdakwah. Janganlah ini last chance. Aku takut ada yang tak masuk ni. Tak apalah ya Allah, tak payah jadi emas, biarlah aku terus buat kerja. Tak jadi. Sebab memang Allah selalu cakap dalam Quran, malaikat turun pun dia tak masuk Islam. Faham tak? Kalau dah dia tak nak beriman, dia akan bagi hilah lain. Ini sihir ni, ini magic ni. Faham tak? Dia akan bagi hilah. Orang yang tak nak terima. Kita susah nak faham benda ni. Cuba start dakwah, baru you faham. Start dakwah baru you faham. Kenapa Allah kadang-kadang sangat marah dengan setengah-setengah orang. Sebab you pun dah boleh marah dia. Sekarang kata, kesian doktor, kenapa dia masuk neraka? Yelah, teori. Teori duduk rumah tengok TV, lepas tu kesian kat orang kafir. Cuba you bagi dakwah, baru you tahu, ya Allah, kenapa susah sangat? Dan jangan cerita orang kafir, ceritakan anak-anak kita. Cerita pasal anak kita dan saudara kita, sepupu kita, makcik kita. Ya Allah, terus dalam syirik, tak nak dengar. Saya sampai kena buat diploma nak tunjuk saya ni ustaz juga tau, selain daripada doktor. Nak bagi makcik-makcik faham ni, tunjuklah poster kadang mengajar sana, mengajar sini. Sebab faham tak, kita nak credibility. Untuk makcik kita, semua budak kecil tak pakai seluar je kot dia. Dia ingat saya, alah kau yang lari-lari tak pakai spender tu ke lah. Pada makcik saya ni budak-budak lagi. Tapi
Faham tak? Faham tak? Untuk mak kita budak-budak. Mak saya tanya fatwa kalau boleh kadang-kadang dengan orang lain. Kan? Macam biasa dah tu. Tu normal. Jadi Ustaz dakwah baru tahu lah. Saya ada seorang kakak ni. Dia macam kakak angkat bukan kakak saya lah, dia family punya angkat lah. Dia belajar agama. Kemudian dia minat dengan agama. Tapi satu hari kita orang sebagai family, kita pergi dan kita mula dakwah kat dia. Dakwah cara hadis lah, hadis Quran tu kan. Dia berminat. Lama-lama beli Sahih Bukhari. Faham tak? Nak beli lagi tapi duit tak cukup lagi. Macam-macam dia buat dalam hidup dia. Kemudian dia rasa, aku rasa aku dah bersedia untuk dakwah. Sebab bila saya cakap sekali je dia terus terima. Faham tak? Terus faham. Pada dia ini sangat logik. Sangat logik. Pada dia start dia cakap dengan orang keliling pejabat dia, ngarut lah, sesat kot, itu kot, oh ini kot, kau jangan kuat sangat nanti jadi gila. Dia faham tak? Cakap-cakap orang ni, jangan kuat sangat baca buku. Dia kata, mana boleh baca buku? Buku ni patut kat kedai buku je. Jangan baca. Sebab bila baca buku nanti kau berilmu, berguru syaitan lah apa tak. Tapi apa guna saya tulis buku kalau syaitan dia baca? Dia jumpa saya balik kakak ni, Jeff, something is wrong kan? Kenapa bila kau cakap kat aku dengar, aku terima. Satu family ni, tapi aku nak dapat satu orang pun susah. Dia faham? Pada dia ni sangat logik, sangat normal, sangat bagus, sangat best. Dia rasa best, orang lain rasa tak best. Saya kata inilah tandanya hidayah dari Allah. Saya tak kata mereka Allah takkan bagi, not yet. It's a test for you lah. Baru you faham betapa susahnya dakwah Nabi. Betul, memang susah. Hari ni you rasa, sirah ni memang menarik. Contohlah, kalau anak aku datang mesti dia suka. Try? Tak semesti. You balik, you dapat satu bahagian kan. Saya nak cerita pasal Abu Jahal dengan unta kat belakang Nabi tu. You rasa menarik sangat. You balik, mak, tanya mak lah, makcik nak cerita sikit pasal ni. Oh ya ke? Hidayah ni jawab. Try lah dakwah, baru you boleh jawab soalan-soalan. Allahuakbar. Satu hari diorang dah tak tahu nak buat apa. Nabi dah makin kuat, orang makin ramai. Orang Quraisy kata, apa kata kita kompromi? Satu hari sembah Allah, satu hari sembah Hubal. Semua sekali. Satu hari sembah Allah, kita semua sembah Allah saja. Tapi esoknya kita sembah lain pula. Ikut kita berjadual lah. Nabi kata apa? Ini siapa punya idea tau? Uqbah ibn Rabi'ah. Uqbah ada banyak dalam orang Arab, Uqbah pun banyak, Al-Walid pun ramai, Amr lagi ramai, Zaid lagi ramai. Orang Arab suka recycle nama. Tahu kan? Amr bin Amr. Tak ada nama lain ke? Bapa Amr, anak pun Amr. Tapi dia relax je. Ini Amr mana? Amr the second. Dia tak mudah isi, tapi dia panggil dia lah Amr kecil. Orang Arab macam tu. Ustaz, Muhammad is satu nama yang bukan common dalam Arab. Betul. Tapi Muhammad yang nama yang uncommon dalam orang Arab. Setahu saya tak ada orang siapa pun nama Muhammad sebelum tu. Walaupun hamd maksudnya pujian, Muhammad yang dipuji ataupun terpuji, dalam bahasa Arab memang boleh jadi Muhammad, tapi orang tak pernah ambil nama ni jadi untuk nama anak. Walaupun okay. Ahmad tak ada. Mungkin sebab apa benda nak puji-puji kan? Orang Quraisy pasal gaduh, harta, Al-Lata, Al-Uzza, Hubal, tak? Apa puji-puji? Puji ni lembik dah puji dia. Agaknya nak puji siapa? Sebab isu dia dengan Tuhan ialah apa tau? Tuhan, kalau kau tak bagi aku duit, aku pecahkan patung. Aku pecah kepala kau. Pernah tengok cerita Hindustan? Kalau dia tak puas hati, dia akan lawan Tuhan. Macam tu lah orang Arab. Dia akan pergi, kalau kau bagi aku, baru aku akan pakaikan kau kalung. Tak, Tuhan dia hanya kosong, tak ada kalung. Tuhan perempuan dia, aku kalau ni, aku akan bagi kau rantai. Nak tak? Jadi dia pun balik, dapat rezeki lebih sikit, dia pun beli rantai lagi. Macam tu. Dia layan Tuhan dia macam manusia. Satu hari tak puas hati, dia sepak je. Omar pernah cerita kan? Lepas tu Tuhan tu dia buat daripada rumah kan? Kemudian dia pun makan, dia lapar. Okey. Diorang dah mula siksaan. Okay, siksaan kepada orang susah yang kena
ramai orang kena seksa. Ada nama yang disebut, ada yang tak disebut. Antaranya Bilal kena seksa. Bilal kena seksa. Apa siksaan Bilal? Saya pendekkan cerita, kita semua pernah dengar. Antaranya ialah diletak atas batu panas dan ada batu lagi atas perut dia. Dan dia hanya perlu sebut ahad, 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 ahad. Allah satu, satu, satu. Ahad, 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 ahad. Dan ada seorang sahabat Nabi pernah tengok Bilal kena macam ni. Masa tu dia belum Islam lagi. Kemudian dia cerita kan, masa aku nampak Bilal kena seksa kat Mekah, aku rasa dia ni garanti mati hari tu lah. Garanti mati punya kalau macam ni. Hidup lagi sampai Nabi wafat, dia hidup lagi. Subhanallah. Nabi wafat, dia hidup lagi. Bilal. Dia kena duduk atas batu apa? Batu panas. Dan siapa tahu yang buat dia macam ni? Umayyah ibn Khalaf. Dan you know what? Dalam Islam, dalam syariat kita ada something called kama tudinu tudan. Iaitu seperti mana engkau buat, engkau akan kena. Dalam English, what goes around comes around. Dalam bahasa Arab ada tu lagi dia kata bahagian al-jaza'u min jinsil amal. Kalau you banyak bagi sedekah dekat dunia, Allah akan banyak bagi makanan dekat you dekat jannah. Dia selalu macam tu. Balasan dia sesuai dengan, bukan itu sahajalah, takkan makan je. Baju ada juga. Tapi macam special dia adalah pasal makanan. Itulah. Kalau you selalu tolong orang, Allah akan selalu tolong you. Al-jaza'u min jinsil amal. Dan itulah exactly happen to Bilal. Apa jadi kat dia? Saya kena pendekkan cerita, tak boleh panjang. Dia kena atas batu panas kan. Dia sakit kan. Kononnya sampai dia macam ni. Sebab sahabat Nabi yang cerita, dia kata apa tau? I can cook on this stone. Panas di Mekah. Mekahnya bukan 35 degree, dia 45. Kalau sekarang lah panas, ya Allah kan. Saya rasa lah, bayangkan atas batu tanpa air, duduklah situ. Jadi dia punya memang dia tak payah cerita lah pasal luka dia. Kemudian nanti Umayyah ibn Khalaf dekat perang Badar tadi, dia akan mati. Bila dia mati mayat semua orang kafir tetap ditanam oleh orang Islam tau. Orang Islam tanam, tapi tak adalah, tak ada talqin apa lah kan. Masuk. Tapi Umayyah ni diorang tak boleh nak angkat. Sebab apa? Bila angkat dia punya daging luluh, sebab panas sangat. Dia dah atas benda tu lama, atas batu panas. Dia punya daging hancur-hancur. Diorang nak pegang-pegang terabur sangat, diorang biar kat situ. Diorang letak more batu atas dia, macam tanam atas batu tu lah. Akhirnya panas kan pada muka dia. Sebab dia buat benda yang sama kepada Bilal. Hanya sebab dia kata la ilaha illallah. Bilal bukan seorang hamba yang jahat, hanya sebab la ilaha illallah. Itu sahaja. Dan seorang lagi, Khabbab bin Arad. Dah dengar cerita siksaan ke? Dah dengar cerita best-best je? Semua sekali. Khabbab bin Arad, dia ni kerja dia ialah, saya skip ni, tak boleh je ni. Dia skip-skip lah Khabbab bin Arad kan tu. Khabbab versus Ummu Anmar. Okey, master dia ialah perempuan. Kerja dia ialah, dia hamba kerja dia ialah tukang besi. Jadi ada benda panas, dan dia akan mold besi. Bila Ummu Anmar ni dapat tahu, dia beritahu dekat adik-beradik lelaki dia, satu tribe dia. Dia orang semua datang buat apa kat dia? Diorang pukul dia. Kemudian diberitakan Ummu Anmar ni, dia akan buat apa? Sambil duduk-duduk, dia tengah buat kerja ni. Buat kerja untuk kau. Dia buat apa? Dia ambil besi, dia siut kat badan. Dan Khabbab tak boleh buat apa sebab dia hamba. Kalau fight, confirm mati. So sabar hati. Siut kat belakang. Suka hati dia bila-bila ikut jadual dia. Siapa saja yang tak puas hati dengan Khabbab dalam tribe tu akan buat benda yang sama kan. Buat saja. Diorang memang layan dia betul-betul macam binatang. Slave ni macam half human lah. Kemudian Nabi lalu. Nabi tengok Khabbab kena, aduh sakit kan, dia akan jerit kan. Nabi kata, ya Allah, berilah pembalasan yang sesuai, ganjaran sesuai untuk dia, dan pembalasan sesuai untuk orang itu. Buatlah. Okay. Khabbab kena teruk sangat. Khabbab inilah yang akan jumpa Nabi nanti. Dalam kena siksaan ni, siksaan bukan sehari dua tau. Siksa, every day agaknya kena. Khabbab pergi jumpa Nabi kat Kaabah dia kata, wahai Nabi, ila mata ya Rasulullah, sampai bila wahai Nabi? Dia tak tahan ni.
Dia everyday kena Nabi tengok je. Sebab Nabi tak boleh buat apa. Ini fasa pertama dakwah, Nabi tak ada power. Hanya boleh doa, betul tak? Sampai bila kau lalu kau tengok je Nabi? Ila mata ya Rasulullah. Sampai bila ya wahai Nabi? Nabi cerita kat dia supaya dia happy sikit. Dia kata, wahai khabar, orang dulu kena lebih teruk dari kita sekarang. Ada orang dulu kan, zaman Nabi Musa, Nabi Isa punya pengikut semua, ada yang kena kum tau. Sikat besi ni, dia kum daging dia sebagai siksaan. Keluar daging dia dengan kum tu. Dan ada sampai dia dipotong daripada atas sampai bawah, hanya sebab dia kata la ilaha illallah. Dan Nabi kata agama ini akan menang. Dia cerita kat Khabab, dan betul Khabab akan tengok lepas ni. Khabab berasa ini memang teruk sangat wahai Nabi, kan? Tak logik untuk aku tahan benda macam ni. Nabi kata kita akan menang. Sampai satu hari, ini dekat Mekah, Nabi cerita pasal Hadramaut tau. Sorry, Hadramaut kat bawah. Yang mana? Nabi kata dekat Hadramaut tu nanti, jauh tu dari Mekah, orang akan satu perempuan boleh bawa kambing dia daripada Hadramaut sampai ke sana tanpa takut dengan sesiapa pun. Maknanya Islam akan sampai sana. Tak terbayang tau untuk orang 20 orang ni. Tak terbayang dia akan sampai betul. Kita kena teruk ni, mati semua kita nanti ni. On the way je kita nak mati ni. Dia kata Islam akan sampai Hadramaut. Seorang perempuan boleh bawa kambing dia, jalan relax aja, tak takut dengan siapa pun, penggembala perempuan, kecuali takut serigala saja. Serigala memang tak nak kontrol kan. Dari segi manusia akan terjaga satu Arab ni akan jaga. Khabar dengar je lah, kan? Masa tu mesti tak logik untuk dia, betul tak? Kita akan menang Nabi, tak logik. Tapi Alhamdulillah, betul apa yang Nabi kata. Nanti Khabar akan hidup selepas Nabi wafat, dan dia akan tengok, dia akan dapat allowance yang sangat tinggi. Khabar ni antara slave yang kena seksa tapi dia hidup lama. Dan Umar pernah sekali panggil Khabar, mari sini, tunjuk aku Ummu Anmar buat apa kat kau. Cuba cerita. Dia kata cerita kat aku Ummu Anmar buat apa kat kau. Kan orang tahu semua ni. Cuba cerita balik apa kau. Khabar tak payah cakap, dia buka baju dia, dia angkat baju dia, tunjuk. Umar kata aku tak pernah tengok benda ni dulu. Ini first time aku tengok macam ni lah, teruk. Agaknya wallahualam macam mana teruk. Makanya tergembur semuanya dia punya kulit kan. Teruk lah dia punya. Teruk lah. Kemudian Khabbab ni waktu zaman Umar, ingat tak saya kata Umar bagi allowance untuk orang masuk Islam awal lebih banyak. Khabbab dapat allowance tinggi sebab dia masuk Islam awal. Jadi Khabbab makin lama makin kaya. Dia makin kaya. Dan sampai dia ada baitul mal kecil dekat rumah dia. Dia letak harta, letak makanan apa semua sikit. Siapa nak makan ambil je, tak payah tanya kat aku. Dia ada harta lebih. Jadi bila dia kat Kufah masa tu, kemudian waktu dia nak mati, dia sakit-sakit kan, dia nangis. Orang lain datang lah kata, apa yang kau nangis? Kau kan sahabat Nabi apa kan? Dia kata, aku takut. Dia kata, aku dulu kena seksa dengan teruk kan. Dan orang seangkatan aku kena seksa ni sangat teruk. Sampai kan kena seksa sangat teruk. Seksa ni pukul-pukul, tak bagi air, tak bagi apa. Sampai dia kata bila tengok semut dulu kan, semut, insek, ini Tuhan kau kan? Ya, ni Tuhan aku. Faham tak? Punya teruk je kena pukul. Sampai mengaku je lah, ini Tuhan kau kan? Ya, Tuhan aku, bagi air sikit. Main cakap aja, ini Tuhan kau. Kemudian dia mengaku je, ini Tuhan kau kan? Ya, Tuhan aku. Dia akan terima saja sebab sakit sangat. Tapi khabar antara orang yang tak buat macam tu lah. Ramai kena seksa macam tu, seangkatan dengan dia. Dia ingat kawan-kawan dia kan, semua dah mati sebelum dapat apa-apa. Faham tak? Ada yang kena seksa sampai mati. Dia ingat Ammar Yasir dengan Sumayyah, tak dapat apa-apa pun. La ilaha illallah, mungkin hidup setahun dua, mati dengan seksaan lepas tu. Jadi khabar terfikir, dia orang semua dia nangis kata, kawan-kawanku dah mati dah, tak dapat apa pun dia. Mati macam tu, tapi aku boleh hidup sampai sekarang, aku happy, anak ramai. Faham tak? Dan aku dapat semua. Aku takut akhirat nanti aku tak dapat. Aku takut akhirat tak dapat bahagian aku. Kemudian dia nangis bila tengok kain kapan dia. Sebab kain kapan dia memang kain kapan mahal lah, sebab dia orang kaya. Mestilah family dia beli yang elok. Dia akan suruh beli tau. Dia suruh beli sebab dia sakit teruk. Dia tengok kain kapan dia pun dia nangis kata. Sebab apa? Dia teringatkan Hamzah.
Hamzah dia orang cuba tutup. Saya tak sure dia sebut Hamzah ke Mus'ab bin Umair. Tapi dua-dua orang pun ada nasib yang sama. Bila dia tutup kepala, kakinya nampak. Tutup kaki, kepalanya nampak. Tak cukup kait Mus'ab bin Umair. Hamzah pun dia. Nak tutup tak boleh. Tapi aku, kau tengok kapan aku punyalah cantik, punya selesa. Dan dia nangis dan dia matilah. Bermakna betul lah apa yang Nabi kata, satu hari engkau akan rasa semua. Betul dia rasa. Dia rasa sampai dia takut. Dia punya siksaan tu dah kalah dah, faham tak? Siksaan dia tu dengan nikmat-nikmat besar sangat. Aku kalah ni, macam mana ni? Dia fikir macam tu. Faham tak? Ummu Anmar, kan saya katakan, what goes around comes around. Thank you for reminding. Ummu Anmar kena benda yang sama dibuat kat Khabbab. Apa yang dia buat? Ummu Anmar jadi sakit. Satu penyakit. Penyakit tu dia tak tahu nak buat apa. So jumpa bomo, jumpa doktor apa semua, makan ubat tak jadi. Akhirnya last resort kepada orang Arab ni ialah pakai besi panas. Dia pakai Al-Kai, A-L-K-A-Y-Y, faham tak? Memang orang Arab sampai sekarang yang ulu-ulu sikit dia masih guna besi panas sebagai ubat. Wallahualam macam mana? Ada pendapat orang Malaysia punya ulama' dia kata, sakit kepala, siut tangan, hilang sakit kepala. Sebab terkejut. Faham tak? Dia macam shock therapy tu. Ada orang kata, kalau ada bisul kat situ, bakar bisul dengan api panas, faham tak? Mati kumannya. Wallahualam. Tapi diorang kata apa tau? Diorang cuba-cuba dia tak boleh kan? Kepala kau ada masalah ni. Sebab dia kata kepala ada benda. Diorang siut kepala dia. Akhirnya dia mati dalam keadaan kepala dia penuh dengan kesan besi panas. Kononnya sebagai ubat, tapi dia mati macam tu. Maka macam mana dia buat kat orang, dia akan kena balik. Dan satu lagi tambahan, Khabbab ini nampak simple kan, tapi dia belajar Quran daripada Nabi. Apa yang dia dapat? Dialah yang mengajar Fatimah bintu Al-Khattab, Umar punya adik. Yang masuk Islam Umar marah tu, inilah dia Fatimah. Khabbab ada dekat rumah tu waktu Umar datang mengamuk dekat adik dia, pukul adik dia. Khabbab menyuruh, sebab dia sahamba, kalau tertangkap habis dia menyuruh. Kemudian bila nampak Umar macam relax, dah bersihkan badan dia, nak tengok Quran, waktu tu Khabbab keluar. Khabbab yang bawa dia ke bawah. Yes, rumah Al-Arqam, Ibnu Abi Al-Arqam. Okey, semua ni kita tengok siksaan badan kepada hamba-hamba kan, fizikal. Tapi Nabi tak kena kan, rasa. Rupanya Nabi pun kena. Abu Jahal pernah berjanji kat depan Kaabah. Kalau kita perasankan, banyak sangat hadis semua depan Kaabah. Pasal sikit-sikit sebab tu aku di Kaabah, bla bla bla. Pasal sebab itulah di Mekah. Waktu itu di Mekah 800 orang duduk keliling tu je. Tempat dia orang minum-minum teh Kaabah, tempat lepak Kaabah. Sebab dia bukan ada office hour. Faham tak? Bila tak sesuai untuk ni, bila dah sejuk sikit duduk kat Kaabah. Kalau panas tegak, tak duduk kat Kaabah, tidur kat rumah. Sebab tak ada shade. Bila dah ni, shade kat sini kan, dah mula ada bayang-bayang, duduk kat sini. Itulah tempat lepak dia. Apa-apa announcement sana, syair sana, gaduh mula lah. Meeting semua sana. Jadi Abu Jahal kat Kaabah, dia kata aku nak pijak lah tepuk dia ni. Aku nak pijak tepuk Muhammad. Bila dia solat, dia sujud. Rupanya orang jahiliah dalam solat-solat orang, dia tak ada sujud. Sujud ni benda yang pelik dia. Antara semua jenis solat, macam berdiri ke apa, mungkin orang tak kisah. Tapi sujud tu pada dia sangat pelik. Macam kita pelik dengan orang Yahudi yang sembahyang macam ni. Apa punya sembahyang tu? Tapi dia bukan kitab dia gitu-gitu kan, dekat wall tu kan. So diorang pelik dengan sujud. So Abu Jahal kata aku nak pijak.
Abu Jahal plan nak pijak tengkuk Nabi waktu dia solat. Dia pun pergi. Kemudian waktu nak pergi, tiba-tiba dia ulur. Rupanya sahabat-sahabat dia yang gelak-gelak dengan dia tu, yang happy tu, dia kata, kenapa kau ni? Pergi je lah, takut apa kan? Dia kata, aku nak pergi, tapi ada jurang dia antara aku dengan dia. Ada jurang api. Kalau aku pergi, aku rasa aku jatuh. Aku akan masuk dalam api. Magic kan ni, magic. Benda yang orang lain tak nampak. Sebab tu aku tahan dan aku lari tengah. Dan benda ni direkodkan dalam surah Al-Alaq. Ayat seterusnya. Kan 1 sampai 5 tu Iqra. Tidakkah kau melihat seorang yang menghalang hamba dari solat? Ada tak? Abdan iza sallat. Dia menghalang hamba aku daripada sembahyang. Abdan iza sallat. Kemudian lagi dan Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahawa Allah melihat? Kemudian apa saya kalla la illam yantahi lanasfa'an nas. Allah kata, kalau dia tak berhenti, kami akan pegang kepala. Allah kata, nasiyatin kadibatin khati'ah. Kepala dia yang Allah tengah cerita lagi ni pasal kepala dia Abu Lahab, Abu Jahal. Kepala yang nasiyatin kadibatin, yang penuh dengan penipuan dan penuh dengan kesalahan. Khati'ah. Lepas tu faliyad'u nadiyah. Biarlah dia panggil nadi dia. Apa yang Allah cakap ni? Nadi means parliament. Saya cakap tadi tak, dalam berbincang, meeting, adun, apa semua, Dewan Negeri, semuanya dekat parlimen, dekat Kaabah. Dan dia antara orang ahli lah, ahli parlimen dekat situ lah. So Allah kata apa tau? Biar dia panggil nadiah dia. Biar dia panggil parlimen dia, nak plan untuk bunuh Nabi apa semua kan. Allah jawab apa? Sanad'u zabaniyah. Aku akan panggil orang aku lah. Kalla. Dia kata malaikat, dia kata tentera je. Dan kemudian Allah kata, engkau teruslah wasjud waqtar. Teruskan sujud dan Allah akan jaga. Jadi Allah jawab situasi. Surah Al-Alaq hujung. Kenapa Nabi solat dekat Kaabah, tak solat di rumah sih? Masa pertentangan kuat. Kenapa Sebab Nabi kalau boleh nak baca Quran, dia orang dengar. Kemudian nak kena, sebab ni dakwah tau. Allah wajibkan dia untuk tunjuk kat orang. Masa tu dah bukan safe lagi lah, dia dah Dah mula open. Dia lepas daripada 3 tahun. Okay. Dan you kena faham, sepatutnya tak ada siapa berani kacau Nabi. Sebab Nabi ni tribe apa? Bani Hashim. Abu Talib hidup lagi, tapi Abu Jahal nak cuba-cuba nasib. Bahaya sebenarnya kalau dia buat tu, bergaduh dua tribe ni. Kalau dia buat betul, tapi dia agaknya kadang ada masa gila dia tak. Dia nak buat juga. Sebenarnya bahaya walaupun bijak. Sebab dia Fir'aun Hazim. Faham tak? Sepatutnya perasan tak? Patutnya Nabi takutkan orang bunuh ke apa kan? Tak, sebab dia dalam protection Abu Talib. Nabi tak takut apa-apa. Hamba dia Nabi risau. Bilal, Khabab, semua yang Nabi risau. Dia tak risau. Tapi ada juga masanya yang kena letak kotoran unta tu, saya dah cerita dah. Okay. Kemudian ada seorang lagi, Uqbah ibn Abi Mu'ayyid tu, dia buat apa lagi? Dia cekik Nabi dengan selendang. Okay. Satu hari Nabi tengah solat, Nabi tengah berdiri, dia ambil selendang dia, serban dia ke apa, main cekik dia. Dan bila cekik dia belakang, nanti march kan orang boleh buat. Cekik. Ada orang beritahu kat Abu Bakar, sahabat kau kena macam ni. Abu Bakar lari, dia pukul Uqbah.
dari belakang. Dia kata, adakah engkau nak membunuh seorang lelaki hanya kerana dia kata Allah itu Tuhan dia? Faham tak? Hanya sebab dia kata Allah itu Tuhan, sebab dia orang semua kenal Allah. Dia cuma kata Allah itu Tuhan dia, itu susah sangat ke? Takkan kau nak bunuh dia sebab tu? Dia pukul. Kemudian orang lain nampak Abu Bakar pukul bos. Dia orang semua pukul Abu Bakar. 1 minggu Abu Bakar tak boleh bangun. Sebab Abu Bakar sudah hilang dia punya protection daripada dia punya pride. Baik. Ada kisah Hamzah Masuk Islam. yang semasa pokok serang hina tu yang Ada. Akan sampai. Next page. Okey, muka surat 15 pun ni. Surat ni. Okey, kerasan tak? Kita semua tahu ada satu rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Itu tempat orang Islam berkumpul. Dan apa taktiknya ialah, kenapa dia sebut kenapa duduk kat rumah tu walaupun dia dekat Kaabah? Macam bahaya kan? Dekat dengan Kaabah. Tapi nak supaya orang tak suspek. Kaabah semua tempat orang jalan kan? Jadi orang Islam 2-3 orang masuk rumah tu, orang tak nampak kan? Jadi dekat situ dah orang berusrah lah, berbincang kan? Nabi akan ajar orang dan sebagainya. Itu tempat macam headquarters Islam masuk Al-Arqam. Yang menariknya, kenapa tu Al-Arqam ni lepas ni kita tak dengar nama dia? Kat sini je. Dia orang muda, 20-an, mungkin 17. Dan dia bukan Bani Hashim, dia Bani Makhzum. Nampak tak taktik nanti? Dia buat headquarters dekat rumah Bani Makhzum. Pada orang Arab ni, dia tak faham Islam tak Islam, dia kira tribe je. Dia tak boleh bayang macam mana Nabi boleh ngam dengan Abu Bakar. Aku tak faham dengan kau ni. Faham tak? Kau join tribe kau lah. Kenapa kau tribe lain nak boleh kawan macam ni? Pelik, dia pelik. Dan boleh sanggup mati kerana kau. Funny lah, this is funny. Dia tak faham, sampai ke akhir dia tak faham. Jadi bila Nabi boleh buat headquarters dekat rumah Al-Arqam Bani Makhzum, tak logik. Jadi dia orang takkan suspek pun yang Islam tengah kumpul kat rumah Bani Makhzum. Walaupun dia tak masuk Islam, dia Islam tapi dia tak bising-bising. Ramai orang Islam senyap kan? Sekut. Okey. Hijrah ke Habsyah yang pertama. Kita semua tahu kan kita ada hijrah at least 3 kali hijrah. Tahu tak? Selalu saya tengok kalau macam mana hijrah, dia cerita pasal satu hijrah kan? Unfair lah. Ada hijrah yang lagi susah dari hijrah tu mungkin. Sebab hijrah yang rasmi tu hijrah ke negara Islam. Orang Madinah kata welcome. Ini hijrah negara kafir lah. Pasal tak? Ada beza kan? Okay, hijrah pertama 5 hijrah. Sorry, tahun 5 kenabian, 5N sekarang ni kan, boleh tak kita semua jadi macam pakar-pakar sejarah lah kan? Pakar sejarah. Saya cakap tu kita faham lah kan? Lepas ni Nabi dekat Mekah berapa tahun? 3 kan? Kita nak panggil tahun 1, 2, 3 ni tahun apa nak panggil? Ini bukan satu hijrah. Jadi biasanya dalam bahasa Melayu kita tahun 1 kenabian kan? Nabi dapat wahyu sini kan, 40 kan ni. Tahun 1 kenabian, tahun 2. Kemudian Nabi hijrah. Bila dia hijrah saja, 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah. Jadi lepas ni kata tahun 5 kenabian. Kita bayangkan dah 5 tahun dah. Jadi umur Nabi 45 tahun. Senang kan? Jadi dipakar sejarah ni. Ini hebat ni. Dan Nabi dekat Madinah berapa tahun? Berapa? 10? 10 kan? Okey, good. Kemudian Nabi wafat lah macam ni. Tapi kita semua faham tak pasal mafia mentality oleh orang Arab semua? Faham tak? Sebab kita akan bawa kisah ni sampai ke hujung. Orang Arab tak boleh faham kenapa Islam boleh join antara Cina, India, Melayu pun. Dia tak boleh faham. Masa tu dia tak faham. Nanti kita akan tengok betapa semua ni akan lebih difahami. Hijrah ke Habsyah 15 orang saja. Siapa yang boleh hijrah? Hamba tak boleh hijrah. Sebab hamba tak ada duit pun nak jalan jauh-jauh. Satu. Nombor 2, dia punya master akan cari dia punya. Macam mana? Walaupun dia pergi ke Habsyah, master dia cakap itu hamba aku, Najasyi akan terpaksa hantar. Faham tak? Diorang ada perjanjian, ni hamba aku ni, ni barang aku dekat rumah kau, bagi balik. Simple.
Jadi hamba tak boleh gimana, akan terus kena seksa. Tapi Nabi kata orang yang tak ada protection, gila. Macam Nabi, dia ada protection. Nabi tak payah hijrah. Abu Talib ada untuk jaga dia. Tapi ada beberapa orang yang kaum dia sudah disown dia, sudah buang, macam buang keluarga. Maka dia orang ni nasib lah, kalau orang nak pukul, dia pukul. Orang seksa boleh seksa. Maka geng-geng ni ada 15 orang. Diorang pun hijrah ke Ethiopia, Habasyah. Ada 4 orang perempuan antaranya lah isteri Uthman ataupun anak dan juga anak Nabi, Ruqayyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah dan Laila. Kisah Laila ni menarik. Laila ni saya rasa ini 1-2 kisah dah kita kena balik dah ni. Betul kan? Aircon cukup? Dah sejuk? Panas balik? Tak ada yang cukup untuk manusia kan? Manusia namanya. Takkanlah kita puas hati tukar kan? Kita berbeza-beza. Okey. Siapa yang mengantuk tak mengantuk? Ada dekat sini boleh minum semua tak? Dah habis macam kau. Dah minum dah? Bagus tadi minum. Okay, Laila. Laila pun nama dia kita takkan dengar lepas ni. Sekali je. Sebab yelah, ada orang yang sangat famous dalam sirah, ada orang yang sudah didiamkan. Betul tak? Dia hidup cara dia. Famous tak bermakna baik kan? And Fir'aun pun famous juga. Known for notoriety dia kan? Okay, Laila ni, Laila dengan husband dia. Laila tengah packing. Omar lalu, belum Islam lagi. Omar belum Islam tau, tahun 5 kenabian. Boleh bayang Umar belum Islam, dia jalan-jalan, dia tengok, Laila kau buat apa? Aku tengah packing, kau nak pergi mana? Sebab pergi ke mana-mana itu penting tau. Susah tau nak travel, tahu tak? Sebab mana you nak pergi? Ini bukan macam KLPJ gitu tau. Benda ni jauh dan you boleh mati tengah jalan. Rasa tak? Nabi punya family banyak mati tengah jalan ni. Benda tu normal tu orang. Travel mati, janda hadiah. Faham tak? Maka orang lain kahwin kita normal hidup. So travel mana? Nak pergi Ethiopia pula. Habasyah untuk apa? Dia kata, apa lagi yang kau harapkan? Kau tengok apa yang kau buat kat kami. Saya cakap bahasa Melayu okay, supaya kita faham Dan saya kadang-kadang dramatik sikit. Agak Agak kalau tak hijrah, apa lagi kami nak buat? Kami nak mengamalkan agama pun tak boleh kat sini. Just to be a Muslim pun tak boleh. Nanti dia pun komplain kan. Sampai Umar jadi macam, wah. Umar kata, dah sampai seteruk itu ke kisah ni. Umar tak nampak semua penyiksaan. Umar tahu kadang-kadang seksa garantak ke tak? Alah, hamba kena sepak terajang normal lah. Hamba, faham tak? Pada Umar mungkin bukan itu normal waktu itu. Sebab hamba ni barang. Suka hati dia nak buat apa. Tapi takkanlah keadaan ni dah jadi seteruk itu sampai kau nak tinggal kampung halaman ni. Sebab tinggal kampung is not an easy thing. Dia kata yes, it's bad. Tahu Umar kata apa? Semoga Allah merahmati kau. Oh, Masya Allah. Dan siapa nak tanya nanti, kenapa Umar pun guna nama Allah? Jawapannya senang. Sebab orang Arab percaya tak Allah tu Tuhan. Yes, kita semua clear bang. Jadi Umar kata semoga Allah rahmati perjalanan. Laila jadi macam hati dia berbunga-bunga. Tahu kenapa? Orang jahat ni buangkan kebaikan ke aku. Wow. Jadi suami dia balik, tak sabar Laila nak cerita kat suami dia. Suami dia balik, Laila cerita kat suami dia, you know something? Tadi kan Umar datang, lepas tu kan. Semangat. Suami dia faham dia punya semangat. Suami dia faham di mana, apa cerita dia lah. Dah faham dah, kenapa kau semangat ni, aku faham. Lepas tu kan Umar kata kan, semoga Allah merahmati. Suami dia potong cakap, kau ingat Umar akan masuk Islam? Wallah,
unta di rumah Al-Khattab tu akan masuk Islam sebelum Umar. Unta kat rumah bapa dia akan masuk Islam sebelum dia. Punya tak logik, tunggu kucing bertanduk katanya. Cakap Melayunya kucing bertanduk. That means tak logik lah bro. Pada pendapat suami dia, orang macam Umar tak logik masuk Islam. Tapi Nabi ada satu doa yang special untuk dua Umar. Terus tak Abu Jahal tadi namanya apa? Amr. Umar ke Amr ke semuanya sama juga. Ain, Mim, Ra. Umar tanpa dia jadi Amr, Amirah ke apa ke, faham tak? Ataupun Umair. Umar ni banyak Umar yang kecil. Umar kecil dia panggil Umair. So Amr, Umar pun namanya Amr, maksudnya Ain, Mim, Ra. Nabi kata, ya Allah berilah hidayah, berilah kekuatan kepada kami melalui salah satu daripada Amr yang kau lebih sayang. Daripada dua Amr ni, ya Allah bagilah kekuatan kepada kami. Sebab dua-dua pun kuat. Abu Jahal orang kuat dalam kabilah dia. Umar pun orang kuat. Dan memang betul kemudiannya Umar masuk Islam. Dan memang selepas itulah dia dinamakan Al-Faruq. Sebab apa? Dia boleh, dia kata jom semayang depan Kaabah ramai-ramai. Yang tak ada protection pun boleh main sini, aku bagi protection. Siapa nak fight, biar fight dengan aku dulu. Maka bila Umar masuk Islam lah, dalam boleh ramai-ramai semayang kat Kaabah, walaupun tak ada protection. Tadi tu Nabi saja. Okay, hijrah ke Habsyah, dah faham dah kisah Laila. Okay, boleh cerita kat orang kan? Cuba kita tengok, aku boleh cerita ni kat siapa kan? Share lah. Jangan habis kat sini je. Okay? Kisah Abu Bakar dengan Ibnu Daghina. Saya sebut kat sini. Amir saya sebut. Saya sebut Amir Ibn Rabi'ah. Hijrah ke Ethiopia. Pernah tak kata Abu Bakar pun sudah tak ada protection? Betul. Jadi dia pun sebenarnya sesuai untuk hijrah. Jadi Abu Bakar prepare untuk hijrah bersama dia. On the way dia terjumpa kawan lama dia, kawan bisnes dia, Ibnu Daghina. Ceritanya ramai orang tak pernah dengar biasa. Ibnu Daghina ni, dia kata, Abu Bakar kau nak pergi mana? Dia kata, aku nak pergi Ethiopia lah. Why? Dia faham lah. Dia kata, wahai Abu Bakar, tak sesuai orang macam kau ni nak buat kerja macam kau lari dari kampung kau semata-mata benda kecil macam ni. Faham tak? Mari sini biar aku bagi protection. Kalau family kau tak nak bagi protection, biar aku bagi protection. Isunya ialah Ibnu Daghina ialah luar Quraisy. Tapi dia ada tribe lah. Semua orang tribe. Orang tak ada tribe ni macam anak yatim piatu lah. Memang yatim betul. Ini ada tribe, tapi tribe dia agak kuat juga dekat luar Mekah. Jadi Ibnu Daghina pergi dekat Kaabah. Dia kata, aku nak buat announcement, aku nak bagi protection kepada Abu Bakar. Setuju ke tidak? Dia kena minta setuju ke tak? Faham tak? Sebab ini mafia tapi luar kawasan. Ni mafia daripada Ipoh nak tolong anak mafia dekat KL gitu lah. Jadi, boleh tak aku bagi protection? Dia cakap, okey. Yang penting kau bukan masuk agama dia kan? Tak, aku nak tolong dia. Okay. So Ibn Daghina kata, okey. Syaratnya apa? Ada syarat tak? Jangan baca Quran kuat-kuat. Itu syarat. Jadi Abu Bakar pun, okey, tak baca Quran kuat-kuat. Orang lain dah pergi hijrah ni. Abu Bakar tak jadi hijrah dengan Nabi lah ni. Tak jadi hijrah. Dia pun duduk. Dan dia buat rumah dia tu, dia buat macam musola kecil, tempat solat yang kecil. Dia pun solat kat tepi rumah dia. Dia tak kacau lah. Problem dia, Abu Bakar ni orang yang kuat nangis. Dia ni, Aisyah pun cakap kan, jangan jadikan dia imam solat. Dia susah, nanti dia nangis-nangis nak baca tak habis nanti. Dia faham tak? Aisyah pun cakap, tak payah biar, jangan bapak aku biar orang lain. Kita Nabi dah dekat wafat kan, Nabi kata suruh Abu Bakar jadi imam. Aisyah kata tak payah Nabi biar orang lain lah. Nabi kata no, Abu Bakar tak payahlah Nabi. Sampai Nabi marah, kau ni banyak sangat bantah. Abu Bakar cakap. Apa alasan Aisyah? Bapak dia kok nangis. Dan you bayangkan orang baca Quran, faham ni. Orang Arab keliling faham.
Jangan dia faham, cakap pasal neraka dia sedih, cakap pasal orang kafir dia sedih kan. Orang ni semua akan nangis juga. Dia faham ni. Jadi ramai orang berkumpul waktu dia solat untuk dengar. Sebab syair benda yang macam hiburannya sangat best. Jadi Quran ni lagi terror dari syair. Dia dengar, dia nangis, bawa anak-anak bini apa semua kan. Lama-lama makin ramai orang dengar Abu Bakar punya bacaan. Orang bos-bos Quraisy dapat tahu, panggil Ibnu Dalinah. Cakap, tengok anak kau punya protection kau ni buat perangai, baca juga Quran. Abu Bakar kata, bukan baca kuat, aku semayang kat rumah aku. Tak boleh, cannot. Jadi Abu Bakar kata, cakap kat Ibnu Dalinah pun tak ada power yang kuat, sebab dia orang luar kan. Dia cakap, Abu Bakar aku boleh pilih lah, antara kau berhenti buat ni, ataupun aku terpaksa cancelkan aku punya protection. Dia kata cancel protection, aku ambil protection dari Allah. Cancel lah. Saat daripada tu Abu Bakar masih kena lah. Tapi Alhamdulillah lepas tu dah hijrah semua lah. Okay, so kisah Abu Bakar, kenapa Abu Bakar tak jadi hijrah? Ialah kerana okay. Kenapa Umar tak hijrah masa tu? Sebab belum Islam. Kenapa Ali tak hijrah masa tu? Dia budak kecil lagi. Lagi satu, bapak dia kan bos. Dia takut apa? Bapak dia Abu Talib kan? Saya tahu. Osman pergi sebab dia tak ada protection. Dia bawa anak Nabi sekali. Sebab Osman maksudnya dah kahwin, dia kahwin dengan Ruqayyah. Ruqayyah isteri Nabi, anak Nabi. Satu lagi kisah. Satu lagi kisah dah asli kita kena wrap pun. Ke 5.5 ke 5? Boleh lagi dua kisah lagi boleh? Semangat lagi, semangat. Semangat. Yang belakang ni lawat je. Lawat tapak. Tak tidur kan? So, kita makin faham kan dia mafia mentality dia kan. Kalau aku jaga, kau tak kacau. Nampak? Jadi, mafia mentality ini akan tolong Nabi untuk hijrah nanti. Nanti kita tengok. Kisah satu lagi pun best juga. Kisah Uthman ibnu Maz'un. Ada dua Uthman yang hijrah. Ada dua Uthman yang hijrah. Ya. Ini hijrah yang ke Habsyah tu. Habsyah. Hijrah ke Habsyah ada dua Uthman hijrah yang pertama. Kemudian diorang balik. Tahu tak diorang balik? Okay, siapa sini pernah dengar Satanic Verses? Perkataan Satanic Verses. Salman Rushdie pernah dengar? Pernah dengar Satanic Verses? Okey. Sebenarnya dah dengar dulu rupanya bila Nabi satu hari masa diorang semua dekat Habsyah, first hijrah, 15 orang ada dekat Habsyah. Nabi dekat sini, dekat Mekah. Nabi dapat peluang baca surah An-Najm. Ayat mana spesifiknya saya tak sure. Ayat apa? Ada satu ayat, kita boleh check lah. Ada satu dua ayat tu yang bila Nabi baca kan, dia kena betul-betul ke hati orang Quraisy ni. Dia macam satu benda yang general lah. Semua orang dapat peluang dengar. Jadi semua orang dekat Kaabah waktu tu sujud. Semua. Sebab ada arahan sujud kat situ. Semua orang sujud kecuali ada satu orang yang Quraisy ni, yang tua sangat, dia tak boleh sujud. Dia ambil tanah, dia sambung. Faham tak? Dia tak boleh sujud sebab tua sangat. Dia ambil tanah. Ni pun cukup lah kat aku. Punyalah power sangat ayat Quran yang Nabi baca ni, surah An-Najm. Specifically mana saya tak ingat. Kena balik check surah An-Najm, Satanic Verses. Kita akan dapat. Sekarang pun boleh check dan kita boleh buka tafsir kalau nak. Kalau kita boleh buka maksud dia. Orang Quraisy semua sujud. Jadi bila orang Quraisy ramai-ramai sujud, bukan Islam saja, semua. Apa jadi? The news mula spread kat luar Mekah. Guess what? Orang Mekah semua sudah ikut agama Muhammad. Faham tak? News ni macam tu. Semua dah ikut agama Muhammad. Maka kisah ni keluar daripada Mekah. Keluar dari Mekah sampai ke Habsyah. Alhamdulillah. Maknanya kita dah menang lah. Settle lah. Mekah semua masuk Islam. Maka 15 orang ni, beberapa orang, ada orang yang tinggal dekat Habsyah, tak nak keluar pun sebab dia orang tak pasti. Ada yang rasa kita boleh cuba, on the way ke Mekah balik. Maka dia pun pergi Mekah. On the way nak dekat masuk Mekah, dapatlah beberapa orang keluar dari Mekah nak mengemban travel kan, travel pergi business.
Tanya kat dia, betul ke semua masuk Islam? Mana ada. Tak adalah, biasa je Mekah. Dah travel beberapa hari dah ni. Allah sial lah. Jadi sekumpulan masuk Mekah, sekumpulan balik. Bayangkan boleh susahnya dia orang. Dan diorang tak sabar bila, bayangkan you dah jumpa kampung you dah berapa lama you tinggal, dah boleh masuk balik, tengok balik sepupu apa semua kan makcik ya. Tiba-tiba sebenarnya tak ada, masih bahaya untuk awak. Kita pun baliklah ke kampung yang tak bahasa lain, agama lain, bangsa lain kan. Susah hidup sebenarnya. Jadi ada sekumpulan yang pergi balik Mekah. Antara yang pergi Mekah balik ialah Abu Salamah dan juga Uthman ibn Mas'ud. Uthman punya cerita, saya nak cerita ni. Menarik juga ni. Uthman ni bila Uthman balik, dia ada protection tak? Okay. Sebab tujuan dia orang pergi sebab tak ada protection tu tak? Dia balik lagi double lah. Dia ada dua crime sekarang. Satu, lari dari negeri, tinggalkan tribe. Nombor dua, dah sebab dia Islam lah kan? Dah lah lari, tinggalkan dia memang Islam. Ada tak satu kesalahan lah, tinggalkan negeri. Maka dia sudah macam 2 kali buat kesalahan pasport lah. Okay. Dah tak ada pasport, kau lari. Akhirnya kau pada faham aku sekarang, kriminal ni. Jadi Uthman dalam keadaan tak stabil. Jadi dia minta Al-Walid Ibn Mughirah bagi protection kepada Al-Walid, bapa kepada Khalid. Bapa Khalid ni dia seorang non-Muslim yang gentleman. Al-Walid agak gentleman. Faham tak? Dia kalau Abu Jahal Abu Lahab belah sini, dia kat tengah ni. Jadi Al-Walid bagi protection. Jadi tak ada masalah protection. Jadi tapi Uthman dia hiduplah dalam protection tu. Al-Walid ni orang besar, so protection ni memang power lah. Tak ada siapa akan kacau dia. Family pun tidak kot. Jadi duduk tengok saudara-saudara dia ada yang kena, kawan-kawan dia kena bully, kena itu, kena pukul apa kan. Dia jadi macam rasa tak sampai hati nak buat benda ni. Tak sedap hati. Dia buat apa tau? Dia jumpa balik Al-Walid. Dia cakap, cancelkan aku punya protection. Aku tak mau bantuan. Biar aku seorang macam kawan aku. Sebab kawan aku tak ada protection, semua kena. Al-Walid kata, biar betul. Apa yang salah yang aku buat kan? Jangan buat macam ni. Sebab Al-Walid ini benda yang pasal honor, faham tak? Ini pasal maruah. Aku dah nak tolong kau, kau nak tarik balik sebab apa? Aku dah silap cakap ke apa? Pasal? Sebab malu kau. Macam tak power lah, ketua mafia tak boleh kontrol orang, tak boleh nak apa bagi keselamatan. Malu nanti orang tengok. Uthman kata, tak, aku memang tak nak. Tak ada kaitan dengan kau, kau okey. Jadi dia dengan Uthman pergi ke Kaabah, putuskan balik protection. Protection ni macam jadi anak aku, faham tak? Dia akan jadi aku punya orang. Macam anak buah betul. Macam Nabi buat dekat ni lah, Zaid kan. Jadi macam anak dia kan. Macam tu lah kan. So putus protection. Orang pun taklah sibuk nak tumbuk Uthman pun kan, sebab dia tak buat apa pun. Jadi Uthman lepas lah, protection tak ada. Dia pun jalan. On the way dia terjumpa satu majlis. Majlis tu ialah majlis baca syair. Ingat kan, ini macam konsep kecil diorang lah kan. Diorang itu saja diorang punya entertainment. Labib, seorang yang bernama Labib radhiyallahu anhu. Sebab lepas tu dia akan masuk Islam kemudian. Labib ni seorang penyair yang famous. Waktu tu bukan Islam. Dia tengah baca, agaknya dia orang macam ni. Dia orang suka komen. You pernah tengok dia tengok church, tapi black punya church. Pernah tengok? Yang khutbah dia orang layan. Oh, yes. Ya, apa? Hallelujah. Memang tak, dia suka layan. Kita kan dengar khutbah kita diam kan. Dia tak macam semoga, betul? Semoga Allah balas keburukan pada. Amin semua. Itulah. Cakap Allahu Akbar, cakap sikit subhanallah, faham tak? Layan dia macam tu. Kalau you nak tahu dekat Pakistan yang memang style baca Quran macam tu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Tilawah lah. Dia bila dia baca Quran, pengusaha kan gitu kan? Kat Malaysia tak kot.
Dia macam layan, faham tak? Dia komen. Sekarang ni orang makin kononnya civilized lah duduk ya. Sebenarnya kita tak boleh express diri kita. Orang-orang yang share daripada US kalau mengajar dekat Al-Maghrib dia cakap korang ni pendiam sangat. Korang ni terlalu senyap. Mana respon? Faham tak? Kau setuju ke tak dengan aku cakap apa ni? Sebab orang Malaysia kan dia jalan-jalan, aku faham, cakap lah. Tapi kalau orang putih, faham tak? Dia akan angguk dan dia akan tunjuk. Yes, saya sokong. Dia akan tunjuk dengan dia punya expression. Itu style masing-masing. Orang Arab ekspresif. Okay. Jadi Labib duduk. Labib tengah cakap, Osman join, duduk dalam belakang. Osman dengarlah syair dia. Labib kata, ala kullu syai'in khalallahu batil. Sesungguhnya apa sahaja yang selain daripada Allah batil semuanya. Allahu Akbar. Betul tak? Betul tak? Selain daripada Allah batil semuanya. Tak ada apa-apa kita semua. Selain daripada Allah semuanya tak ada apa-apa. Tahu tak? Betul. Rangkap itu sangat tepat. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Semua yang selain daripada Allah batil. Maka semua cakap Allahu Akbar. Something like that. Jangan kata Allah Subhanallah. Osman pun cakap sadaqta. You are very good. Itu cara orang layan. Betul. Jadi orang ni faham tak? Betul. Dan biasanya hanya sokongan sajalah. Untukkan tak ada. Tapi Osman lain sikit. Dia orang Islam Selepas rangkap kedua dia kata apa tau? Dan sesungguhnya, tadi okey kan? Dan sesungguhnya semua nikmat akan hancur. Sesungguhnya semua nikmat akan lenyap. Dia kata kadzabta. Dia kata kau sudah silap. Bukan tipu, kau sudah silap. Apa dia? Sebab nikmat akan ada terusan kan? Ada syurga tak? Khalidun selama-lama. Dia kata no, you go wrong. Dia cakap, kalau orang Melayu dia diam kot. Tapi dia Osman, dia cakap Osman Ibn Maz'un bukan Osman Ibn Affan ni lain. Dia cakap kadzabta. Labib jadi marah. Mana boleh orang kutuk-kutuk macam ni? Biasa puji je. Dia kata macam ni ke kau layan tetamu yang datang ke Mekah macam ni? Sebab dia orang luar Mekah. Dan aku datang untuk present. Dia macam present paper tu lah. Aku datang macam konsert lah kan, Justin Bieber kan. Macam ni ke kau layan? Layan lah baik-baik. Jadi orang lain pun marah lah. Jadi macam tak keruan nak apa cakap macam ni. Osman ni nak kena ni. Orang sebelah Osman buat apa? Kena bam satu. Osman dapat black eye free satu. Dia pun balik. Al-Walid dapat tahu yang protector tadi tu. Dia lari jumpa Osman. Apa dah jadi anak saudara? Sebab itu anak saudara dia. Something anak saudara. Apa dah jadi? Dia kata dia cerita lah. Kan aku dah kata, apa kau nak cancel protection? Dah aku bagi balik. Kesian tengok Osman kan. Dia kata tak payah. Sesungguhnya dia kena sini kan, mata sebelah ini memerlukan rahmat yang didapati oleh mata sebelah. Ni biru ni. Dia kata mata ni kononnya rindu nak dapat benda ni. Pada dia itu satu rahmat untuk dia. Blessing. Alhamdulillah aku kena juga sikit. Kawan-kawan aku kena apa? Besi. Betul tak? Kena batu, kena itu, kena ini kan. Aku tak kena apa pun. Kena sikit pun Alhamdulillah. Thank you Allah. Sebab kau bagi aku something. Nampak? Dia nak sama dengan kawan-kawan dia. Itulah kisah Osman Ibn Maz'un dan protector dia. Abu Salamah. Boleh? Abu Salamah pula. Apa yang tidur dan belum bangun ni? Tak ada apa tidur pun. Abu Salamah ni aku dekat. Siapa tidur kena bagi budak depan. Abu Salamah ni ialah Nabi punya sesusuan. Abu Salamah dia saudara sesusuan. Dan dia juga sepupu Nabi melalui mak. Selama ni kita tahu bin apa. Kita lupa mak pun ada saudara, betul tak? Jadi Abu Salamah ialah saudara sepupu Nabi melalui nenek.
Safiyah. Atas sikit. Dia melalui nenek kita. Sekejap Ini Abu Talib kan. Abu Talib punya sister ialah Safiyah. Bukan nenek Abu Talib punya sister Safiyah. Perasan tak? Adik Abu Talib Safiyah. Safiyah punya anak Abu Salam. Ada tu? Ini balik ke? Ini bahasa Abdul Muttalib. Oh, dia daripada Barra. Dia daripada Abdul Muttalib punya anak yang lain. Bukan Safiyah satu. Saya sebut Safiyah tadi. Okay, dari Barra sorry Satu daripada makcik Nabi, anak dia. Jadi dia sepupu ikut mak lah. Okay. Jadi Abu Talib punya anak saudara kan, tapi adik perempuan punya anak kan. Itu. Tapi dia Bani Makhzum. Macam mana? Macam mana boleh Abu Salamah Bani Makhzum? Kita lama-lama kita jadi pakar orang Arab ni. Orang Arab pun tak tahu kisah-kisah ni. Jadi kenapa boleh Abu Salamah Bani Makhzum bukan Bani Hashim? Sebab ayah dia Bani Makhzum. Kan semua follow ayah. Okey, semua dapat pakar lah. Muka pun macam semangat ni. Bani Makhzum siapa kepala dia? Abu Jahal. Nampak Abu Jahal. Jadi Abu Salamah minta bantuan Abu Talib untuk protection. Sebab ini pak saudara juga, tapi belah mak kan. Jadi Abu Talib bagi anak saudara. Muhammad pun anak saudara aku, kau pun anak saudara aku, no problem, protection. Datang satu geng Bani Makhzum datang ke rumah Abu Talib. Abu Talib keluar, ni anak saudara aku bagi balik. Kata kenapa? Ini anak saudara aku ni Bani Makhzum kan. Kenapa kau nak bagi protection kat dia sibuk-sibuk? Ni aku punya, dia aku yang uruskan. Diorang pun bergaduh. Abu Talib kata dia pun anak saudara aku kan? Apa salahnya anak saudara ni aku bagi protection, anak saudara ni aku bagi protection, so what? Gaduh mulut. Tapi diorang tak nak lepaskan Abu Talib. Dia pun nak cari gaduh Abu Talib tu tak. Dan ni tadi tak ada point, dia ada point. Jadi Abu Talib kat sini, diorang makin lama makin dekat dengan Abu Talib. Abu Talib dah tua dah masuk, dah berumur. Jadi Abu Talib dah makin tak boleh nak cakap. Sebab ramai cakap. Dah pressure dia. Abu Talib macam dah mula dimalukan. Tak boleh malukan tribe ketua tau. Ketua mafia tak boleh malu-malu gitu. Ni kau geng lain. Jadi sebab kau malukan aku punya grup aku, bangun seorang yang korang semua tak boleh nak anggap, takkan boleh expect punya untuk tolong Abu Talib. Siapa ni? Abu Jahal yang join ni, yang dah bising-bising ni. Abu Jahal bising. Bangun seorang yang kita semua tak expect. Siapa? Abu Lahab, adik kepada Abu Talib. Sebab yang kena abang dia, macam mana pun ini abang aku. Engkau cakap memang betul, tapi ini abang aku. Memang aku nak kalau boleh Muhammad mati, Osman mati, aku saya semua harap kan. Sebab aku memang tak suka diorang semua. But ini masalah tribe. Jangan bully ketua tribe aku. Jadi Abu Lahab bangun, tak cukupkan korang menyusahkan orang tua ni, tolong balik boleh tak? Jadi bila Abu Lahab pun bangun, diorang rasa Abu Talib sudah ada kekuasaan, dah ada power sekarang. Diorang pun tak berani lagi. Sebab Abu Lahab kata apa? Kalau kau terus beraja abang aku ni, aku akan join. Tadi aku tak join selama ni, faham tak? Aku tak setuju dengan abang aku ni, tapi kau beraja sangat, aku join dia. Baik kau belah. Macam tu lah. Gaya macam saya ni kuat gaduh kan. Pandai cakap macam gaduh-gaduh. Saya tak pernah bertumbuk lagi, serius. Tak ada. Suruh berperang saya lari je. Maka diorang pun pergilah. Nampak tak? Bantuan Allah datang dalam semua bentuk. Termasuk daripada musuh Allah pun dia datang sebagai bantuan, insya-Allah. Dan itulah mungkin satu atau dua kebaikan Abu Lahab dalam hidup dia. Itu pun dia buat atas dasar apa? Try. Semangat try. Okey. Hijrah kedua. Hijrah kedua ni ada kisah tentang Amr al-As yang cerita dengan Najasyi tu. Saya dah cerita kok sikit. Kejap. Tak apa.
Okey, kita boleh habis page 16 ni. Sebagai 20. Okey. Bila dah hijrah kedua kan, apa hikmah bila diorang balik? Macam susah kan, 15 orang, macam mungkin 10 orang balik, susah. Ada yang balik-balik ke Ethiopia, ada yang sampai sini kena seksa kan. Apa hikmah semua ni? Waktu itu tak nampak hikmah. Sekarang kita boleh katakan ada hikmah. Apa dia? Apakah advertisement yang terbaik? Word of mouth. Word of mouth. Macam contoh kan, nanti lepas ni kita buat kuliah, kita buat lagi sirah part 1. Part 1 ini part 1 sirah part 1. Betul tak kalau kita semua dakwah orang lain, dia cakap, best je, boleh follow kelas ni, okey. Diorang datang tak? Daripada WhatsApp dapat sirah Jeffrey, siapa ni? Kan? Tapi kalau you yang cakap pada adik you sendiri, kakak, family, kawan kan, aku kenal Dr. Jeffrey ni, dia okey, datang lah kuliah ni. Faham tak? Kita nak macam tu, kita nak dakwah macam tu. Cakap je lah apa-apa pun, yang penting jangan menipu lah. Cakap lah best gila, cakap je, walaupun tak best sangat pun. Kan? Cakap best gila kan? Cakap je, walaupun taklah best sampai gila kan, tapi okey lah kan, okey lah. So kita je orang, biar dia datang, biar perangkap dia orang. So advertisement terbaik ialah katakan cakap mulut daripada orang yang berpengalaman kepada orang. So hari itu Ethiopia ramai orang tak nak pergi sebenarnya. Okey, tapi bila yang 15 orang ni balik, tak sampai 15 lah, beberapa ni bergaul dengan orang, beberapa lama selepas itu diorang dapat 80 orang untuk pergi balik ke Ethiopia. Oh, ramai pula. 80 orang ni yang agak menggegarkan kat Mekah tau. 80 orang keluar, bunyi macam sikit, sebenarnya banyak untuk satu populasi 800 orang. 10%, betul? 10% hilang. Macam mana 10% hilang? Banyak ni. Macam 260,000 orang akan keluar dari Malaysia. 300,000 lah sekarang. 3 juta. Kita sekarang tengah 30 million sekarang. 3 juta. 10%. Oh, banyak betul. Saya duk fikir 1%. Betul, 10% 3 million. Ramai tu, Masya Allah. Jadi orang Mekah sudah goyang, something is very wrong. Jadi diorang pergi ni, diorang hantar Amr al-As untuk jadi macam ambassador, pergi jumpa Najasyi supaya nak discuss bagi balik orang kami. Kena cerita tadi kan sikit. Tahu kan pasal Amr al-As bawa ada hadiah tu? Tahu? Saya cerita kan? Amr al-As bawa hadiah untuk bride tau, untuk rasuah ni. Dia packing barang-barang untuk menteri-menteri sekali. Bukan raja je, menteri-menteri sekali. Hari pertama dia sampai, dia bagi kat menteri-menteri. Dia cakap apa? Besok kami jumpa raja, kau kasih sokong sikit lah. So dia bagi macam-macam. Ada benda yang ada kat Mekah, tak ada dekat Ethiopia. Betul tak? Mesti ada. Antara benda yang famous dekat Mekah ni, saya rasa leather. Barang kulit. So bawa bribe semua orang, semua puas hati kan, menteri-menteri. Esok bila jumpa, bagi hadiah pula dekat Najasyi. Najasyi ni bila biasalah kan, hadiah untuk raja ke raja kan. Apa, kenapa kami nak ambil balik ni? Orang-orang muda ni dah sesat ni, kami nak ambil dia balik. Set-set muda je yang tukar-tukar agama ni. Orang tua-tua kami semua okey. Dia cakap macam tu. Saya cakap ni benda betul tau, cuma dalam bahasa Melayu yang tak standard lah. Orang tua kami kata, ni orang muda-muda yang tak sabar, nak tukar agama, tak apa-apa cakap lah, kita nak bawa dia. Dia tak masuk agama kau dan tak masuk agama kami. Kami pun tak tahu agama apa. Dia nak cuba kata kan, bukan kau pun, kalau masuk Kristian at least okey kan. Dia nak cuba macam ambil Najasyi dari geng dia, betul tak? Tersesat apa tak, geng kau pun tak, geng aku pun tak. Jadi Najasyi pun panggil lah Jaafar dengan grup dia. Masa tu Jaafar ketua grup. Jaafar Abu Talib. Nabi lantik dia sebagai ketua grup. So next time diorang pergi, lebih macam nak buat community lah. Sebab diorang kan hidup sana lama tau. Awak tahu tak, diorang kat sana lama, lebih dari 10 tahun duduk dekat Najasyi dia tempat Habasyah. Masya Allah, lama. So semua orang bila masuk ke istana akan sujud. Jaafar tak sujud. Sujud pada raja. Kenapa kau tak sujud? Orang tanya. Biasa Najasyi tanya.
Dia kata kerana Nabi kami kata, kami hanya sujud kepada Allah. Apa yang Ja'far cakap semua dia kata Nabi kami kata. Faham tak? Dia tak kata aku rasa apa-apa. Dia tak. Dia cuma cakap apa Nabi kami kata. Dan Ja'far pun bercakap-cakap dengan dia. Dan dia tanya apa yang Nabi kau ajar, dia cakap lah, one God apa-apa. So Najasyi puas hati dengan jawapan tu. So what? Okey apa? Diorang dulu pengotor sikit, makan bangkai semua. Sekarang sembelih bismillah. So what? Okey. Najasyi kata I don't see any problem. You can go back. You go back. Amr al-As go back. Amr al-As on the way tu dia ada 2 orang tau, dengan kawan dia. Tapi dia bisik dengan kawan dia kan, game is not over. Aku satu benda lagi aku nak cakap, besok kau tunggulah. Kawan dia kata apa lagi, balik je lah. Kawan dia dah bosan lah, tak payahlah, tak menang punya, balik lah. Dia kata orang tak ada something lagi, aku simpan hati. Maka Ja'far pun balik, Amr al-As pun balik, ke bilik situ je lah. Esok pagi dia cucuk lagi Najasyi. Dia cakap Najasyi apa tau? Aku ada satu lagi point yang aku lupa nak cakap semalam. Apa dia? Dia orang kutuk Nabi Isa. Memang kau komplain dia orang kan? Najasyi dia kutuk Nabi Isa. Oh, Najasyi pun panas lah. Dia kata panggil balik Ja'far dengan geng-geng dia. Apa masalah pula ni? Dia kata bila Ja'far sampai memang diorang takut. Dalam riwayat Ummu Salamah disebut. Riwayat ni banyak Ummu Salamah cerita. Ummu Salamah sebab lepas tu jadi isteri Nabi lah. Ummu Salamah akan jadi isteri Nabi lah. Dia tanya apa pendapat kata Nabi Isa? Dia pun jawab, Nabi kami ajar bahawa Nabi Isa adalah seorang Nabi, kalam Allah kan? Dia lahir daripada Virgin Mary, seorang Nabi. Itulah benda-benda yang kita faham. Tahu Najasyi cakap apa? Itu juga yang aku faham. Najasyi pun faham macam tu. Apa yang kau faham dan apa yang kau faham tak lebih daripada macam ni. Itu satu benda, itu kayu. Tak lebih daripada beza kayu ni. Pendek lah. Kau faham lebih kurang sama. Oh, Amr al-As lagi panas. Tapi Najasyi punya panas pada dia tak habis lagi. Amr al-As ambil balik semua hadiah kau, bawa balik, aku tak nak. Oh, dia tu penghinaan ni. Hadiah aku nak ambil balik. Dia marah dengan Amr al-As. Yang kemudiannya, kalau you nak tahu, Amr al-As akan masuk Islam melalui Najasyi lah. Oh, interesting. Rupanya Amr al-As selalu pergi Habasyah. Sebab tu dia hantar dia untuk bisnes benda lain pula. Sekarang dia bisnes Yaman, Habasyah pun ada pergi. So Amr al-As memang ada geng dengan Najasyi. Sebab tu dia boleh pergi suka hati dia je. Dan rupanya dia orang macam berkawan juga. Selepas itu Amr al-As akan pergi komplain dekat dia benda-benda ni. Sampai Najasyi kata tak cukup bukan bukti untuk engkau Amr kan? Tak cukup ke bukti untuk engkau? Lepas tu Amr al-As kata, engkau pun dah macam tu ke? Something like that lah. Yes, aku pun dah terima agama Muhammad. Kemudian dia kata macam mana aku nak terima Islam? Boleh tak aku terima melalui engkau? Dia kata boleh. Jadi Amr al-As antara sahabat Nabi yang terima Islam, diislamkan oleh seorang tabi'in. Sebab Najasyi tak pernah jumpa Nabi. Dia mati tak pernah jumpa Nabi. Dia Islam kat situ je. Ini special tau, ini unik tau. Amr al-As masuk Islam melalui seorang yang bukan sahabat, mukhatab. Jadi Amr al-As balik dengan penuh penghinaan waktu itu lah, dengan hadiah-hadiah sekali. Ha? Tak. Saya dah fast forward tadi. Ringan balik kita je. Masalah tu kan? Aku orang terngantuk sikit kan. Balik Amr al-As dihina, suruh ambil hadiah balik semua sekali. Jangan datang lagi dah untuk bincang bersama dia. Tak Islam. Kemudian nanti Amr al-As akan datang balik jumpa Najasyi. Waktu tu dia lari sebenarnya. Dia lari dari Mekah. Sebab saya rasa dia dengar Islam akan datang. Kalau tak, dia dengar Nabi akan datang Mekah, dia baca habis laku, aku akan kena. Ataupun dia tak nak terima agama ni. Dia tak tahu nak lari mana. Lari ke Ethiopia. Lari Ethiopia jumpa Najasyi balik. Kemudian Masa tu Rasulullah dah ke Madinah lah. yes, many years after that. Dan kawan-kawan kita pada ni. Batu Mekah kan, kau masuk balik Mekah. Jangan tu. Kalau ikut ni, kita tak akan sampai Batu Mekah pun. Okey tak? Boleh? Amr al-As.
Boleh sambung lagi pasal Najasyi tak? Menarik pasal Najasyi. Boleh, boleh. Okey. Najasyi ni, bila dia cakap itu yang aku faham, dia punya menteri dengar, betul tak? Jadi diorang dah mula macam bising-bising. Najasyi ni murtad ke? Sebab dia faham Isa ialah anak Tuhan. Rupanya waktu itu Kristian dah pecah. Ada mazhab Isa Nabi, Isa Tuhan. Sampai sekarang ada lagi grup-grup kecil yang kata Nabi Isa bukan anak Tuhan. Sampai sekarang. So Najasyi ambil yang lurus tu lah, yang dia Nabi. Okay. Jadi diorang dah mula bising-bising sampai kerajaan dia dah mula goyang sikit dah. Orang dah mula fikir macam nak lawan. Menteri-menteri dah mula bising-bising nak buat macam demonstrasi kot. Jadi Najasyi dah boleh rasa dah something is wrong. Itu yang kisah dipanggil semua orang masuk istana tu. Saya cerita apa yang saya tahu, yang saya tahu sahih saja. Yang tak sahih tak pasti. Okay? Dia panggil semua orang. Sebelum tu dia pergi kat rumah dia, dia tulis dalam bahasa dia, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia letak dalam baju. Dia ada rok kan. Dia ada jubah kan. Jubah dia mesti berlapis. Raja memang pakai banyak-banyak baju kan. Tak nampak. Ada kertas. Kemudian dipanggil semua. Dia kata, apa dengan korang ni? Apa benda bising-bising? Aku dengar korang bising-bising apa benda? Dia kata, kita orang rasa kau ni dah murtad, keluar dari Kristian kan. Dia kata, apa murtadnya? Apa benda masalah dia? Dia pun cerita lah, ni. Oh macam tu. Lepas tu Najasyi cakap macam ni lah. Okay, apa benda yang korang faham sebenarnya pasal Kristian kan? Pasal agama Nasrani kita ni lah. Apa yang korang faham? Dia pun cerita lah bahawa dia ni Nabi, tapi dia anak Tuhan. Tapi faham tak? Dia cakap yang dia faham. Najasyi dengar semua perkara ni. Seperti inilah iman aku juga. Dia tunjuk kat kalimah tu yang dia tulis tu tadi. Aku beriman dengan perkara inilah. Dia ingat inilah. Dia kata inilah. Dia berhelak. Sebab kalau dia fight dengan dia akan kalah. Ramai sangat. Maka Najasyi berhelak tapi tak menipu. Dia tunjuk sama lah. Maka daripada situlah clear bahawa Najasyi memang Islam. Ini satu bentuk, satu problem. Kemudian ada problem lain. Adik-beradik Najasyi pula nak bergaduh, nak ambil tahta. Biasalah, raja mesti ada kan. Contohnya Raja Melaka sekarang kan ada. Sultan Melaka menarik tau, cuba tengok Facebook dia. Menarik, Sultan Melaka. Dia lawak sikit. Adik-beradik dia nak ambil tahta. So fight lah, fight. Orang Islam boleh join tak fight? Tak boleh, dia orang pendatang. Betul tak? Seperti mana orang yang pendatang kat sini, orang yang datang untuk kerja, orang tak boleh mundi ke? Tak boleh jual tentera, tak boleh. Walaupun kesian dalam hati saja. Maka itulah kena kat orang Islam. Diorang cuma berdoa saja, Ya Allah, menangkanlah Najasyi. Tahu tak Najasyi punya baiknya dia kisah pasal orang Islam yang kecil, 80 orang ni. Dia punya kerajaan besar, yang 80 orang ni, dia kisah pasal orang ni. Dia bagi utusan kat diorang. Dia kata apa tau? Aku ada masalah dengan family aku ni. Aku boleh menang, boleh jadi aku kalah. Tapi korang, kalau ada masalah, korang pergi dekat tepi laut tu, ada boat dekat situ, ada kapal. Aku dah cakap kat dia, kalau korang datang, ambil korang, pergi Arab tadi. Kan dia kan Laut Merah kan? Travel balik. Dah siap untuk kau. Kami nak berperang ni. Kalau aku kalah, aku mati, kau pergi. Masya Allah. Najasyi fikir pasal dia. Maka diorang pun berdoa lah semoga Najasyi tak kalah. Dan diorang sampai hantar mata-mata, faham tak? Salah satu dari sahabat Nabi tu pergi tengok dekat dengan tempat perang tu. Nak tengok macam mana, boleh menang tak diorang ni. Sebab diorang betul-betul nak Najasyi menang. Betul kan Najasyi? Maka Najasyi menang, Alhamdulillah. Tak jadilah plan nak keluar ni. Alhamdulillah. Begitu sekali Najasyi fikir pasal orang Islam. Dan dia memang Islam tau. Masa tu sahabat-sahabat tahu tak yang Najasyi sebenarnya Islam? Wallahualam, saya tak pasti. Mungkin tahu lepas tu. Tapi confirm tahu bahawa dia Islam waktu Nabi tahu tentang kematian dia. Nanti tahu kan? Pernah dengar tak solat jenazah gaib?
Nabi pernah buat sekali saja seumur hidup, dan itu untuk siapa? Najasyi. Dia tak pernah buat untuk orang lain, sekali seumur hidup. Itulah untuk Najasyi. Maka ulama berbeza pendapat. Sebab apa tahu? Najasyi mati dalam negara yang orang tak tahu dia Islam kan. Maka dia dikebumikan ikut style dia. Saya tahu apa-apa pun. Jadi Nabi solatkan dia dekat sini, dekat Madinah waktu. Solat di Madinah. First time, first and last. Jadi ulama berbeza pendapat. Boleh tak kita solat gaib untuk semua orang? Ada kata no, ada kata yes kan. Tak payah tak payah bincang sedekah lah. Solat gaib. Ada pendapat yang paling tepat ialah orang yang tak diuruskan dengan proper Muslim burial, tak disolatkan, maka kita disunatkan untuk solat gaib pun. Macam itulah. Contohnya kita kenal satu pakcik tu, dia masuk Islam tapi dia suruh diam, dia cakap isteri dia. Pakcik tu mati, tak ada siapa uruskan dia, dia pun tak berani nak cakap. Nanti sakit hati isteri kan. Dia solat gaib tu. Macam itulah. Wallahualam. Ada soalan? So yang Surabaya itu sebenarnya tak payah berebut banyak. Kalau dah tak Muslim Islam kot, kita solat baik je lah. So, kalau dari segi undang-undang, kita tak boleh nak ambil mayat dia, tak payah berebut lah mayat. Kau pegang kanan, mayat dah mati lah. Tak payah berebut. Sebab uruskan saja kan? Kalau ikut undang-undang tu tak boleh ambil, tak payah ambil. Surah An-Najm, nombor berapa saya tak ingat. Salman Rushdie panggil itu satanic verses. Okey, kenapa dipanggil satanic verses? Ada soalan? Ayat-ayat syaitan apa tu? 232 Ini dalam yang okay. dia kata sepatutnya masa Rasulullah baca surah An-Najm ini, syaitan macam menghasut Rasulullah untuk cakap tambahan ayat. Ayat tu patutnya ayat 19 dan 20 yang cakap pasal Lata, Uzza dan Manat. Lepas tu sepatutnya ada lagi ayat yang Rasulullah boleh sebut atau Rasulullah tak sebut. So itu yang diorang panggil satanic verses. Tak faham lah maksudnya. Kenapa Rasulullah tak sebut yang kat belakang? Okay. Itu hadis riwayat Wikipedia. Tak apa, bagus. Memang salah satu pendapat ilahi. Macam dia ada 3 pendapat. Nombor 1, surah An-Najm tu ayat nombor berapa? 19-20. Ayat 19-20. Kalau nak tengok kita orang ya, 19-20. Ayat ni terlalu powerful untuk orang Quraisy sampai dia semua sujud. Simple. Diorang kan respect macam syair dan semua kan. So kalau dia sangat tepatkan dekat dada, dia cakap Allah. Walaupun dia Quran, dia tak kisah. So semua sujud, settle. Pendapat kedua, syaitan bisikkan kepada Nabi. Faham tak? Dalam wahyu-wahyu pada Jibril, syaitan boleh potong pula. Dia bisikkan, cakap benda yang macam puji Allah Ta'ala Uzza. Sebab itu orang Quraisy pun sujud sekali dengan Nabi. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga ialah Nabi baca something kat sini, syaitan menjerit something kat sana. Dia tak kacau bacaan Nabi, tapi orang kat sana dengar, majoriti dengar syaitan bisik jerit kuat-kuat, semua sujud atas bacaan syaitan. Itu 3 pendapat. Okey. Tapi semua ini tak diriwayatkan secara sangat clear. Yang confirmnya takkanlah Nabi baca syaitan boleh potong-potong pula. Bahaya. Jadi boleh pula timbul soalan lain. Baik, kul huwallahu ahad, mungkin syaitan yang cakap kot. Kan? Jibril ke syaitan ni? Tak. Syaitan tak boleh kacau Nabi. Atas bacaan, no. So, yang paling tepat mungkin 2 saja. Antara syaitan jerit-jerit kat jauh tu. Sebab syaitan memang suka jerit-jerit kalau ada bacaan Quran ke, ada perang ke kan. Dan ataupun diorang ni just sujud atas kehebatan surah, ayat. Surah tu yang anaknya Al-Najm ni yang tak salah cerita yang Rasulullah SAW naik ke langit yang jumpa dengan sampai nampak sign of God ni. Surah tu yang Al-Isra pun. Al-Najm kita dia balik dengan Isra lah, peristiwa Isra Mi'raj ni surah ni. Sebab ada satu pendapat kata syaitan yang wahyu kan.
Sebab tu dia panggil this in. Yang lain semua kononnya Quranic verses lah kan. Ini satanic verses. Salman Rushdie seorang yang sepatutnya Islam, born Muslim and all. Dia orang yang sangat, saya rasa dia ada masalah peribadi lah dengan Islam. Mungkin dia ada cikgu agama yang sangat keras ke, masa kecil selalu kena pukul, tak dapat baca Alif-Bata ke kan. Jadi makin lama dia punya benci pada Islam sangat kuat. Saya tengok, saya pernah baca buku dia. Memang dia punya kebencian dia kuat. Dia jadi sangat cynical dalam hidup. Dia cynical pada semua perkara, bukan Islam. Dia orang yang angry, sentiasa dah angry. Cakap pasal datuk dia pun dia kutuk. Hidung panjang sangat sampai ke bawah. Dia cerita benda lain, tapi kutuk. Kalau dia cakap pasal orang, dia kutuk tu. Dia rasa, dia macam banyak masalah. Saya boleh bayang lah. Tapi dia sangat pandai. Sebab dia menang prize tau. Dia bukan orang putih, dia keturunan orang India. Jadi bayangkan non orang putih tulis buku Inggeris dan menang prize, faham tak? Dia punya English sangat power. English sangat power. Jadi sebab itu dia jadi famous lah. Sebab orang putih suka baca benda-benda yang kontroversi ni kan. Ikut got satanic verses kan. That's interesting. Dia suka yang satanic verses. Yang Quranic verses yang lagi 6,200 tu tak nak baca ke? Tak nak, satanic juga. Itulah. Clear tak? Clear tak? Ya. Tanah haram. Kawasan tanah haram yang sekarang sama ke dengan kawasan tanah haram masa zaman Nabi? Saya tak tahu jawapan. Menarik. Tak sure. Asyik orang. Tapi logik tu. Yang ini yang pasal Nabi baca kompetisi kan, dan sebagainya. Oh. Nabi baca surat. Sebab generally ayat Quran apa-apa pun memang menakutkan surah sebenarnya. Sebab dia akan masuk dalam hati. Faham tak? Dia Arabic dan dia sangat faham dan dia sangat sedap. Dia akan masuk dalam hati. Sebab dia dah tertengah. Jangan bagi dengar pun. Anak-anak daripada bahkan jauhkan. Dia orang gila. Jangan dengar cakap dia. Jadi Utbah ni pernah try lah. Utbah ni kira okey juga tak? Utbah Ibn Rabi'ah ni akan keluar nama ni banyak kali. Cuba you bulatkan, you buat string dengan hash. Dia akan keluar banyak kali nanti dalam Perang Badar semua tu. Kalau kita sampai Badar lah, kalau kita sempat berperang esok. Dia ni juga yang bagi Nabi makan sikit tu, yang bagi makan dekat kebun bila Nabi balik daripada Taif. Dia yang suruh Adas bagi makanan sikit kat Nabi. Dia tahu ni Muhammad, dia tahu ni family dia. Utbah lah yang tolong Nabi tu sikit lah bagi makan. Dia ubah baik tapi tak sampai Islam lah. Motif yang lain. Dia bagi makan, motifnya makan tolong bagi protection. Nanti lah Taif tak sampai. Jadi Utbah inilah, dia orang logik. Dia pergi jumpa Nabi. Dia cakap dekat orang Quraisy, boleh tak aku pergi jumpa Nabi lah? Bagi dia no? Kita bincang lah dengan dia. Dia pun pergilah, wahai Nabi apa-apa kan. Dan menarik tau, bila Utbah jumpa Nabi, cuba dengar apa? Dengar kita semua ada penyakit ni. Cuba dengar betul. Bagi saya 5 minit boleh? Okay, cuba dengar betul Ini ada penyakit dalam kita semua. Utbah pun cakap benda yang sama. Utbah ni macam pak saudara Nabi dah. Pakat dia rapat dah dalam family. Utbah jumpa Nabi, dia kata, Muhammad, kau ni orang yang berpotensi tinggi dah. Potensi tinggi. Telefon tu. Kau ni ada potensi yang tinggi. Macam kau ni boleh jadi ketua lah lepas ni. Faham tak? Abu Talib kalau ganti mesti Muhammad ni. Ali tak boleh ganti ni, mesti Muhammad. Sebab dia punya karisma. Potensi kau sangat tinggi. Macam kita cakap lah, kau belajar okey, kenapa kau buat benda ni kan? Faham tak? SPM kau dah okey dah, kenapa kau belajar agama? Agama nak makan apa? Kan? Masa tak kita cakap tu? Ada kan? Belajar kan? Pergi pondok nak belajar apa kan? Nak makan apa? Nak kahwin macam mana? Jadi Nabi ni, pada dia lah Nabi ni terpesong ala rugi. Kau ni budak yang pandai, bijak, family yang baik-baik. Why are you doing this? Dia gunakan emosi yang macam tu Emosi ni memang sangat kuat.
Kan? Kita orang bajet kau ni jadi engineer tau. Aku jadi ustaz. Kenapa tadi macam aduh. Kan? Pakar sakit jiwa je kan. Jadilah spesialis potong perut orang. Jadi kan, perasan tak kita punya sentimen sama je. Sama sentimen. Kalau pandai, tak payah belajar agama. Soal lagi tu. Kita orang ada macam-macam plan untuk kau. Kenapa kau buat ni? Tapi Nabi jawab. Tapi Nabi respect sebagai macam uncle cakap macam-macam cakap. Adakah engkau lagi baik daripada Abdullah, bapa kau? Kau tak? Kau cakap benda lain daripada Abdullah. Kau cakap Abdullah salah tu. Abdullah salah sebab sembah banyak Tuhan. Engkau Muhammad cakap bapa kau salah. Betul lah. Bapa dia memang salah sembah banyak Tuhan. Dan kau, adakah engkau lagi baik daripada Abdul Muttalib? Abdul Muttalib, ingat king? Hampir jadi king dekat untuk Quraisy tu. Are you better than Abdul Muttalib? Abdul Muttalib kalau cakap ikon lah. Kan memang legenda lah. Takkan kau lagi baik dari Abdul Muttalib. Kau lagi pandai dari dia tu. Nampak? Nampak dia guna sentimen-sentimen. Come on Muhammad, stop all this. Stop semua. Jom kita berkawan, jom kita jangan gaduh. Nabi kata, wahai pakcik, dah habis ke kau cakap? Boleh kau cakap tak sekarang? Nampak dia cakap macam-macam tadi. Nabi terus baca surah Al-Fussilat yang saya tak hafal. Cuba tengok ayat 1. Dia kata dalam a few pages saya. Hamid. Baca semua sampai Utbah tutup mulut dia. Cukup. Stop. Aku takkan cakap dah. Sebab benda tu dah macam nak masuk hati dia. Dia lari balik jumpa geng-geng dia tadi yang Abu Jahal ada geng tu. Dia cakap, kau tahu tak apa yang budak ni cakap? Bukan perkataan manusia. Sebab aku pun pandai saja. Utbah antara orang yang pandai bersyair. Kalau ada orang lagi pandai syair, akulah orang dia kat sini sekarang. Itu bukan syair biasa dia. Sesungguhnya perkara dia ni satu perkara yang besar lah. Aku rasa kau jangan kacau lah dia. Dia cakap kat ni Abu Jahal dia geng ni, janganlah kacau budak. Kalau orang lain bunuh dia, tak apalah. Orang lain bunuh, tangan kita clean, settle masalah. Tapi kalau dia menang, dengar betul-betul, nampak tribal try kepuakan. Tapi kalau dia menang, ezah dia ialah ezah kita juga. Kehebatan dia orang Quraisy juga kan. Kehebatan dia ialah kehebatan kita juga. Apa nak kecoh? Kalau dia menang, sebab dia bajet orang ni memang besar ni, sebab cara cakap ni semua memang lain. Ini bukan cakap biasa. I think this is something lah. Tapi aku tak pasti apa. Kalau dia menang, kan kita pun menang sekali. Dan betul pun, bila Nabi menang, orang Arab semua menang. Orang menang. Itu first time orang Arab join tau. Orang Arab semua kepuakan. Tapi bila Islam datang, join. Dan sekarang Islam makin hilang, berpuak balik. Aku Libya, aku Syria, aku lain, aku Palestin lah. Kita kepuakan balik. Bukan Arab je kita pun macam tu. Kita apalah Arab ni tak boleh bersatu padu, tapi kita ada balik menggaduh. Kita gaduh, tak apa, kita gaduh tak apa. Arab tak boleh gaduh. Wallahu a'lam. Okay, so kita sambung besok insya-Allah.